Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Aman Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso bersama pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK memeterai memorandum kerjasama MOC menerusi program sosial sinergi sebagai usaha membantu golongan asnaf mendapat rangkaian manfaat keselamatan sosial. Memorandum tersebut ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamad, manakala Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi LZNK Dr. Muhammad Faisal Mustafa mewakili lembaga zakat itu. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman berkata, rangkaian program dijadualkan dilaksanakan melalui pemeteraian memorandum itu seperti perkongsian data serta program kesedaran perlindungan keselamatan sosial yang meliputi semua skim disediakan oleh pihak Perkeso. Asia Pacific University of Technology and Innovation atau APU diiktiraf sebagai penerima anugerah Fakulti Cemerlang Premier Digital Tech Institution PDTI oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC baru-baru ini. Ia diberikan atas prestasi cemerlang dan dedikasi APU dalam usaha melahirkan graduan berkualiti tinggi melalui penyelidikan dan pendidikan terkini disertai dengan pembabitan dan kerjasama industri yang kukuh serta pembangunan kejaya serta perkhidmatan penempatan yang aktif. Terdahulu, APU diiktiraf sebagai PDTI oleh MDEC pada tahun 2017 dan meneruskan kecemerlangannya dengan pengiktirafan Anugerah Fakulti Cemerlang PDTI MDEC 2022 pada suku pertama tahun 2023. Akhir sekali, seorang terbunuh manakala 3 yang lain cedera dalam kejadian tembakan di sebuah resort di daerah Bodrum, Turki. Tembakan itu berlaku akibat perselisihan faham antara 3 orang yang baru tiba di hotel berkenaan dengan kereta dan 3 yang lain sudah pun berada di kawasan tersebut. Berdasarkan maklumat awal, 3 orang yang baru tiba menembak ke arah penghuni hotel berkenaan. Siasatan sudah dimulakan dengan pihak kuasa undang-undang cuba menahan suspek yang cuba melarikan diri. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama perbezaan pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri? Syariah bertujuan memelihara harta yang diperolehi menerusi peningkatan taraf hidup dengan meningkatkan pendapatan isi rumah dan pembangunan di kawasan luar bandar. Program transformasi kerajaan berteraskan kepada objektif maqasid syariah, iaitu merangkumi memelihara dan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta adalah perkara-perkara yang diperjuangkan kerajaan. Sesungguhnya konsep maqasid syariah sangat relevan kepada masyarakat Islam global dalam menghadapi cabaran semasa dan masa depan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Madani dijadikan logo rasmi untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini kerana reka bentuk logo ini yang berteraskan Malaysia Madani dan menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo ini mengandungi warna-warna asas jalur gemilang yang bertepatan dengan maksud tema yang dipilih pada tahun ini.
Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zara, Syara and IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas and IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita kembali bersiaran untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Edisi hari ini, hari Selasa, 29 Ogos 2023. Bersamaan 12 Safar 1445 Hijriyah. Saya akan temankan anda selama 3 jam seperti biasa. Apa pun yang kita lalui sepanjang hari ini, jom kita bersemangat dan kita tenang-tenang saja bersama dengan perkongsian di Radio IKIM. 4 jam lalu kita bersama dengan tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah pun temankan anda dengan pelbagai perkongsian ilmu. Sekejap lagi kita teruskan untuk perkongsian berikutnya. Kita ada rancangan Syariah dan Perundangan. Boleh tonton di Facebook juga di YouTube IKIM sebab kita nak bincang tentang kemerdekaan di negara kita. Jom sama-sama kita hayati apakah perlembagaannya, apakah pengisian kemerdekaannya. Dah pun 66 tahun kan kita sambut hari ulang tahun kemerdekaan ini. Sama-sama kita dengarkan kejap lagi, okey? Dan sekarang jom kita nak berhibur seketika. Kita nak bersama dengan lagu Siti Khairan, Piyu Fendi, Alil, Ustaz Fadil Rahman, lagunya Kaulah Al-Azwa. Teruskan bersama Radio IKIM. Kau lahir dari darah pahlawan terbilang,
tenaga. Pemuda Sri Kandi bernama Khawlan, keberanianmu tiada tandingan, penyimpanan meraih kemuliaan. Kaulah wanita agung dalam sejarah, menjadi kebanggaan seluruh umat, inspirasi buat generasi akhir. Kaulah Sri Kandi bernama Khawlan, keberanianmu tiada tandingan, pengorbanan demi meraih kemuliaan. Wanita agung dalam sejarah, mencari kebanggaan seluruh inspirasi buat kami generasi akhir ini. Kau lahir dari darah pahlawan terpilah, warisi kehebatan ayahmu Al-Aswad. Gentarnya jiwamu di balik hijab yang menutup. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada perma dan syarat. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang boleh buat, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru saja buka dan pasang Radio IKIM. Syukur ini adalah Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh temankan anda di waktu ini untuk membawakan perkongsian rancangan syariah dan perundangan. Seperti biasa di setiap hari Selasa pagi ni kan, kita nak dapatkan lagi perkongsian ilmu dalam rancangan ini. Jom tonton sekarang juga di YouTube IKIM, juga di Facebook IKIM. Kita boleh sama-sama berinteraksi di situ. Kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen. Okey, sederhana untuk jadual kita pada minggu ini. Jom kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Masya Allah, jom nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syafiq? Khabar baik, Masya Allah. Cuti sekolah tak balik Penang. Hujung minggu je doktor. Kalau ada masa kita balik sekejap. Cewak kan. Macam mana doktor, okey ke di sana semuanya? Alhamdulillah. Syukur dapat lagi kita ruangan masa hari ni kan, Prof, untuk kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita. Sebab dalam rancangan syariah perundangan ni, ada sahabat-sahabat ramai yang mengatakan dapat belajar sesuatu juga tentang undang-undang, perlembagaan, dan juga kita dapat tengok apa pemantauan isu semasa berkaitan dengan undang-undang dalam negara kita, di luar negara, yang boleh sama-sama kita tambah lagi ilmu pengetahuan. Dan untuk kali ini doktor, kita nak sambung dan bincang-bincang berkaitan dengan tajuk kita, Perlembagaan Persekutuan 66 tahun Merdeka. Ni lagi tinggal beberapa hari lagi saja kita nak sambut hari ulang tahun kemerdekaan, hari kebangsaan kita. Jadi doktor, kita nak dapatkan di awal ni sedikit kupasan perjalanan sejarah kemerdekaan Tanah Melayu sehingga terhasilnya Perlembagaan Persekutuan yang merupakan dokumen penting dan undang-undang tertinggi negara. Doktor, bagaimana? Silakan doktor. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio IKIM dan juga yang menonton dalam FB Live dan juga YouTube Live. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat masih lagi diberi masa dan juga nafas. InsyaAllah dalam 2 hari lagi, iaitu hari Khamis ini, 31 Ogos 2023, negara yang kita cinta ini, negara Malaysia, akan menyambut kemerdekaan ataupun dipanggil sebagai Hari Kebangsaan. Betul. Kali ke-66. Kerana kita panggil Hari Kebangsaan kerana kalau dalam aspek Tanah Melayu, kita merdeka 66 tahun, tapi dalam aspek mungkin dengan kemasukan Sabah dan Sarawak, kemerdekaan mereka itu mungkin tahunnya berbeza. Kerana itu kita memanggil kita punya National Day ataupun Hari Kebangsaan itu, iaitu pada 31 Ogos itu dengan nama Hari Kebangsaan. Alhamdulillah, tema tahun ini ialah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 31 Ogos 2023 bermaksud penjajah yang terakhir, iaitu British yang mungkin pada perbincangan yang lalu saya sebut sebagai among the most brilliant and smartest penjajah di Tanah Melayu ini, telah meninggalkan negara ini 66 tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap berkenaan dengan perjalanan sejarah kemerdekaan Tanah Melayu, dan selepas itu dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura yang membentuk Malaysia pada 16 September 63, kita perlu faham bahawa kemerdekaan ini bukan suatu benda yang datang menggolek. Kemerdekaan ini mempunyai liku-liku dan cabaran yang banyak. Betul. Kerana itu kalau kita lihat di Tanah Melayu, semenjak apabilanya penjajah itu masuk, dan terutama sekali British apabila mereka itu telah masuk, dan kita tahu bahawa British ini dia perjanjian Pangkor itu dia lewat 1874 kalau tidak salah. Tapi kalau kita tengok British ni dia masuk tu dengan halus kerana adanya keperluan
umpamanya kalau kita tengok di Pulau Pinang, tempat Syafiq punya tempat lah, lahir dan asal hometown Syafiq itu. Bagaimana Pulau Pinang itu kita sebut pulau lah, bukan yang seberang-berai. Pulau itu dia dipajak kepada Francis Knight selagi ada bulan dan bintang. Selagi ada bulan dan bintang, makna ada matahari, bulan dan bintang, dengan pajakan yang begitu rendah dia punya nilainya. Mungkin pada masa itu agak tinggi, tapi itu menceritakan bagaimana British itu memain peranan, dan dia keperluan kepada British pada masa itu adalah disebabkan untuk survival. Untuk pada masa itu yang saya rasa kita tak akan bincanglah perkara tersebut. Tapi apa yang saya ceritakan, halusnya British ni masuk walaupun dia belum lagi dia menjajah, dia sudah ada dia punya perancangan. Kalau kita tengoklah orang-orang Melayu lah yang sejauh ni di tanah Melayu ni, orang Melayu lah di tanah Melayu ni yang begitu tak setia kepada raja, mereka ni kalau kita tengok bangkit lah menentang Inggeris. Kita jangan kata bahawa kemerdekaan yang kita capai itu maknanya tidak ada dia punya liku-liku dan cabaran, tidak ada yang untuk nak mendapatkan kemerdekaan itu tidak ada putus bandar. Tapi semasa penjajahan Inggeris itu berlaku banyak perkara yang mungkin saya kena bawa balik sejarah itu, di mana Datuk Maharaja Nela sebagai contoh, Datuk Bahaman, Dol Said dan Mat Kilau yang merupakan beberapa tokoh pejuang Melayu pada masa itu yang sanggup menggunakan senjata menentang Inggeris. Mereka ni merasakan bahawa mereka tak boleh duduk diam lah. Mereka kena gunakan senjata. Tidak setuju dengan Inggeris. Sebagai contohnya bagaimana Datuk Maharaja Lela yang mati dihukum bunuh. Iaitu digantung sampai mati kerana membunuh James W. Birch, Presiden Inggeris di Perak yang pertama. Kerana tidak mahu Inggeris campur tangan dalam hak ehwal negeri, dan juga satu lagi itu mengambil cukai. Sebab sebelum itu pembesar-pembesar Melayu yang ada kaitan di bawah sultan-sultan mengutip cukai. Tapi bila British masuk, dia sudah ambil alih, sudah mencampur tangan dalam hak ehwal negeri dan juga mengambil cukai. Maaf ya. Jadi kalau kita tengok ada beberapa peperangan yang telah dilancarkan oleh pihak Inggeris dengan kerjasama pembesar Pahang terhadap Datuk Bahaman dan pengikutnya, gagal. Walaupun mereka menggunakan orang dalam, kerana semangat kebencian Datuk Bahaman dan orang Melayu terhadap Inggeris itu begitu menebal. Jadi kalau kita lihat dalam kes Datuk Bahaman ini, mereka sebenarnya lawan Inggeris kerana tidak mahu balai polis Inggeris yang dibina dalam kawasan yang dimiliki oleh mereka. Dan oleh kerana kekayaan hasil mahsul di tanah air kita pada masa itu, kalau kita tengok 18 something itu, kita lihat bagaimana selepas British adanya perjanjian Pangkor itu, kita telah membawa masuk ramai daripada China untuk bekerja di lombong-lombong biji timah, dan daripada selatan India itu bekerja di estet getah, kerana pada masa itu hasil mahsul tanah ini adalah biji timah dan getah yang merupakan permintaan yang besar di India. Dan orang-orang penduduk tempatan tidak mahu melihat bahawa hasil mahsul ini diambil oleh British. Kerana itu kalau kita tengok ada orang buat cerita lah, dia kata kita pergi tengok tempat penjajah kita lah, kalau kita pergi England lah, oh ini semua bangunan-bangunan ni semua ni duit kita lah ni, dulu dia ambil, dia bawa balik, dia bangunkan negara dia lah, sebab dia ambil cukai, dia ambil untung daripada kita yang mahsul, dan kita pun tahu bagaimana perkara itu berlaku. Jadi kalau kita tengok kebencian orang-orang tempatan, terutama sekali orang Melayu pada masa itu terhadap penjajahan tu, kalau kita tengok pada ceritanya itu Malayan Union apabila pada 1 April 1946 kita melihat bahawa perpaduan di kalangan orang-orang Melayu pada masa itu begitu kuat untuk menentang hasrat jahat Inggeris, kerana mereka nak supaya raja-raja menandatangani Malayan Union supaya kuasa mereka lebih besar
dan kuasa raja-raja ini semakin kurang. Dan kita semua tahu dengan perjanjian Pakur, Radio ini bau. raja-raja dah tak ada kuasa eksekutif. Mereka hanya ada kuasa dan ahad wal Islam, adat istiadat Melayu dan yang berkaitan dengannya. Jadi Syafiq, jadi orang-orang Melayu pada masa itu berjaya meyakinkan raja-raja Melayu untuk memboikot Peristirahat Melayu ini. Dan kita tahu tidak ada seorang pun raja yang hadir untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dan akhirnya Ringgit mengatakan bahawa mereka gagal dalam memperkenalkan Melayu ini dan ianya diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1984. Jadi melihat kepada negara-negara jiran, terutama sekali di Indonesia, di mana Indonesia pada masa itu berjaya mengusir Belanda yang merupakan penjajah yang begitu lama daripada tanah air mereka. Indonesia merdeka pada dalam masa 2 minggu yang lalu, lebih kurang 17 Ogos 1945. Jadi orang-orang tempatan di tanah air kita ni pada masa itu pun sudah ada rasa begitu kuat semangat bangkit nak memerdekakan tanah air ini. Jadi itulah bermulanya unsur-unsur supaya tanah air ini merdeka. Dan kita semua tahu bahawa banyaklah penulisan-penulisan yang dibuat oleh orang-orang dahulu dalam hal ini. Jadi apabila kita melihat bahawa adanya usaha untuk tanah Melayu pada masa itu untuk merdeka, ada perjanjian ataupun saya panggil dipanggil sebagai meeting ataupun mesyuarat yang diadakan pada masa itu. Jadi kalau kita bercakap tentang perlembagaan, jadi perlembagaan yang kita ada pada hari ini yang berkuasa 31 Ogos 1957 adalah perlembagaan yang melihat kepada apa yang ada pada tempatan. Maknanya keadaan tempatan, amalan, undang-undang tempatan itu yang diguna pakai pada masa sebelum itu digunakan sebagai panduan. Kerana itu apabila kita melihat satu Suruhanjaya yang dibentuk oleh British yang dikenalikan sebagai Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid daripada United Kingdom dan ahli-ahlinya daripada Sir Ivor Jennings dari United Kingdom juga, Yasir Abdul Hamid dari Pakistan, Sir William McKell dari Australia dan B. Malik dari India. Malangnya tidak ada seorang pun wakil daripada Malaysia, mungkin atas faktor-faktor supaya tidak ada rentetan dan rumutan bahawa adanya mungkin bias dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kerana kita ada seorang yang ahli Suruhanjaya Reid itu yang beragama Islam walaupun dia datang daripada Pakistan. Jadi Syafiq dan para pendengar sekalian, Suruhanjaya Reid ini diberi tugas satu tempoh masa yang agak pendek untuk mengubah satu perlembagaan bertulis bagi tanah Melayu yang merdeka. Kerana itu mereka telah berjaya mengadakan 118 persidangan dan menerima 131 memorandum daripada semua pihak, termasuk raja-raja Melayu. Jadi tidak katalah maknanya kemerdekaan yang dihasilkan, perlembagaan itu yang dihasilkan oleh seorang raja-raja ini tidak mengambil pandangan daripada raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu mempunyai peranan yang besar. Kita kena ingat kita ada 9 sultan, 9 negeri, dan di sinilah pentingnya kita melihat bahawa federalisme itu berlaku. Jadi bila merdeka itu termaktub dalam perlembagaan itu yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1987 ialah adanya persekutuan negeri-negeri, iaitu Persekutuan Tanah Melayu yang membentuk. Ibarat dia macam kita ni, macam Amerika Syarikat Negeri-negeri itu yang membentuk satu negara dipanggil sebagai Amerika Syarikat. Dia ada, tapi ada perbezaan dari aspek mungkin bidang kuasa antara persekutuan dan negeri, antara Malaysia dan juga Malaysia. Jadi apabila kita melihat bahawa perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diterima pakai pada 31 Ogos 1957 itu dengan adanya 183 perkara
dan 13 jadual, dia merupakan satu dokumen undang-undang tertinggi yang diterima oleh semua pihak. Bahkan kalau kita hari ini, seorang itu dia menang pilihan raya, baik dalam parlimen di Dewan Rakyat, baik pun di dalam Dewan Undangan Negeri, maka dia mesti mengangkat tasdia dia dan dia mestilah menjunjung perlembagaan itu. Kalau dia tak mau menjunjung perlembagaan itu sebagai satu dokumen tertinggi, dia tak selesailah dia punya angkat sumpah dia sebagai ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negeri, kerana itu adalah undang-undang tertinggi negara. Jadi Syafiq dan juga para pendengar sekalian, apa yang saya suka bercerita dalam soalan yang awal ini ialah bagaimana perlembagaan itu terbentuk dan hasilnya ialah adanya persafahaman, kerjasama antara semua pihak, baik daripada orang yang beragama Islam yang diasosiasikan sebagai orang Melayu, baik daripada golongan Cina, India. Pada masa itu 31 Ogos itu adalah 3 etnik yang besar. Kerjasama ini ialah untuk membentuk sebuah negara merdeka yang berdaulat, yang meletakkan yang bersatu adalah Perlembagaan Persekutuan itu sebagai dokumen tertinggi, dan yang kedua ialah kesetiaan kepada raja-raja itu, sebab raja-raja Melayu itu sebagai satu simbol yang merupakan institusi yang diwarisi sejak zaman berzaman sebelum kemerdekaan untuk sebagai satu institusi semak dan imbang. Kalau tidak ada agung di peringkat persekutuan yang dipilih oleh 9 raja-raja, kalau tidak ada 9 sultan yang berkuasa di negeri sebagai semak dan imbang, maka dia akan menjadi masalah kepada perjalanan seharian pentadbiran negara. Itu dulu Syafiq. Baik, itu dia. Kalau kita lihat di situ kan, Prof, bagaimana Perlembagaan Persekutuan itu merupakan undang-undang tertinggi negara yang telah pun terbina dan diguna pakai relevan sehingga ke hari ini, Alhamdulillah, dan semuanya itu ada termaktub dalam perlembagaan di negara kita, negara Malaysia yang tercinta. Baik Doktor, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni kita nak tahu lagi apa peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak asasi setiap individu, terutamanya mengenai kedudukan agama Islam. Nanti kita akan bincangkan di situ insya-Allah. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kita akan kembali selepas ini hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaidah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1999. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan Dataran Putra dan bertentangan dengan Blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahra di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan Solat Wanita berada di aras satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes
iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rawatan yang berharga, pengisian penghulu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq masih temakan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen tu dekat Facebook, di YouTube kita. Juga kalau ada learning point, titipan yang kita boleh belajar sama-sama, letakkan juga di situ. InsyaAllah kita boleh bacakan nanti apa ucapan ataupun learning point anda yang sudi titipkan di situ. Ramai juga yang berkongsi dekat sini. Kita ada Puan Sarifah Kasim, kita ada Puan Nurul Amin dan Puan Siti Hana. Ramai lagi yang sudi like, comment, share dekat situ. Okey, dan menerusi perkongsian kita di sini, insyaAllah kita masih lagi nak bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah IKIM. Kita bincang berkaitan tajuk Perlembagaan Persekutuan 66 tahun Merdeka. Masya Allah, Prof. Kalau cakap 66 tahun ni kan, seorang yang sangat berpengalaman, banyak lalui liku-liku kehidupan kan. Kalau tanya macam-macam, insya-Allah orang kata apa, ada panduannya di situ. Jadi kalau kita lihat negara kita 66 tahun ni, banyak yang kita belajar, banyak yang kita tahu. Dan bila kita cakap tentang Perlembagaan Persekutuan ni, kita nak teruskan lagi, nak tahu Prof, apa peruntukan dan perlembagaan persekutuan yang menjamin hak asasi setiap individu, terutamanya mengenai kedudukan agama Islam. Prof, silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Tadi Syafiq sebut tadi kan, 66 tahun dah negara kita ni merdeka. Betul. Dan 66 tahun ini, kalau sebagai manusia ni, dah tempoh yang amat matang lah. Ya, betul. Tapi dalam konteks kemerdekaan negara, kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sudah merdeka ratusan tahun, jadi pencapaian mereka itu mungkin kita nampak lebih. Tidaklah bermaksud bahawa walaupun usianya 66 tahun merdeka, kita merasakan bahawa kita tidak boleh bersaing. Kerana itu bagi saya, sebelum saya nak menjawab Syafiq ini, 66 tahun merdekanya Malaysia ini adalah satu tahun tempoh yang kita mempunyai perancangan-perancangan masa pendek panjang, dan ianya mesti dah mempunyai satu rancangan. Mungkin ada yang mengatakan bahawa 50 tahun hingga 100 tahun untuk akan datang. Kerana itu apabila apa sahaja dalam apa tindakan kita laksanakan, kita kena fikir kedudukan negara kita. Jadi sebelum saya nak menjawab tentang apakah peruntukan dan perlembagaan menjamin hak asasi setiap individu, terutama sekali yang berkenaan dengan kedudukan Islam, saya nak sebutlah sedikit bagaimana perlembagaan itu kalau kita melihatlah perlembagaan itu macam seolah-olah lah dia memberi satu peruntukan yang berat sebelah. Tapi berat sebelah ni ialah untuk memberi keadilan. Kenapa saya kata begitu? Kalau kita lihat bahawa peruntukan berkenaan dengan agama Islam, perkara 3/1 dalam perlembagaan,
Islam merupakan satu-satunya agama yang disebut dalam perlembagaan. Agama-agama lain tu dia tak disebut, dia sebut agama-agama lain. Dan ini mempunyai keistimewaan. Kerana itu apabila kita bercakap tentang perkara 3.1 ini, dia akan berkaitan dengan perkara 11.1 berkenaan dengan saya panggil kebebasan beragama. Nanti saya akan sentuh sebentar lagi berkenaan dengan apa disebut sebagai jaminan hak asasi manusia yang ada dalam perlembagaan tersebut. Kalau kita melihat kepada perkara 152 berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kerana itu kita mesti bawa naratif ini supaya warga negara ni dia fasih berbahasa Melayu. Kita mahu warga kita bercakap bahasa Melayu seperti mana kalau kita tengok kalau di Sabah dan Sarawak, bagaimana etnik yang berbeza, suku kaum yang berbeza, tapi mereka menjadikan bahasa Melayu itu sebagai satu bahasa yang common. Bukan common Syafiq common tau. Orang utara panggil common. Common tu teruk lah kan. Ini is a common language yang menyatu padukan kepelbagaian etnik dan juga kaum yang ada. Kalau kita lihat negara jiran kita bagaimana Indonesia yang mempunyai ratusan etnik, bukan puluhan, ratusan. Bagaimana dapat bahasa Indonesia itu, iaitu bahasa Melayu, itu menjadi satu bahasa yang menyatukan kepelbagaian etnik itu. Jadi kita mahu perkara 152 itu bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang menyatu padukan, yang menjadi bahasa resmi, yang menjadi bahasa saya panggil bahasa yang ulung lah. Itu kita mesti cakap. Bila kita kata bahasa apa, ialah bahasa Melayu. Walaupun bahasa Inggeris merupakan bahasa yang penting dalam urusan-urusan perniagaan dan sebagainya. Kemudian kita melihat kepada perkara 153. Ini termaktub dalam perlembagaan bahawa hak-hak keistimewaan orang Melayu dan peribumi. Ini memang ada. Kerana itu adanya kota-kota tertentu, ada reservasi ataupun reservation terhadap peruntukan-peruntukan untuk pembangunan, pemberian beasiswa, hatta kepada penjawat-penjawat awam dan sebagainya. Dan kedudukan Raja-Raja Melayu di bawah perkara 38. Dan kita melihat bahawa Raja Melayu sebagai payung kepada rakyat jelata dan juga kepada saya panggil pemerintah eksekutif. Sebab kalau di peringkat Persekutuan Agung itu dia adalah mengetuai kepada 3 cabang badan: legislatif, kehakiman itu pembuat perundangan, kehakiman dan juga eksekutif itu sendiri. So kita ada legislatif, judiciary dan juga eksekutif. So dalam peringkat negeri, Sultan juga mempunyai peranan yang sedemikian. Maka kita lihat bahawa ini adalah untuk keadilan. Bukan atas faktor kesaksamaan, tapi atas faktor apa dipanggil sebagai equality. Bukan kesamarataan, tapi kesaksamaan. Dalam hal ini supaya mereka yang duduk di luar bandar dicerok, bukan cerok tokun ni Syafiq di kawasan saya ingat jiran pada Syafiq punya kampung tu cerok tokun dicerok. Mereka tu tak dapat manfaat. Kita semua tahu masa PKP COVID tu ramai yang kena belajar melalui online dan sebagainya, susah nak dapat internet sebab dia duduk di corok sangat. Jadi apabila mereka ini diberi peluang, umpamanya bagaimana Sabah, Sarawak dan Singapura itu membentuk Malaysia pada 16 September 1963 dan selepas itu Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 65. Kita masih meletakkan perlembagaan ini sebagai satu dokumen tertinggi dan kita tahu bahawa lembaga ini juga pada 16 September 1963 memberi beberapa pengecualian kepada Sabah dan Sarawak dalam perkara-perkara tertentu seperti adat. Mereka ada mahkamah adat mereka, undang-undang adat mereka, dan ini masih lagi terpakai sehingga hari ini.
berkaitan dengan had ehwal immigration, berkaitan dengan perkapalan dan pelabuhan, pembayaran 10% royalty hasil mineral. Ini termasuk dalam perlembagaan. Jadi yang kita duk dengar mereka duk tuntut-tuntut tu bukan benda yang tidak ada dalam perlembagaan. Kita kata tadi di awal bagaimana kita meletakkan perlembagaan itu sebagai dokumen tertinggi yang merupakan perlembagaan undang-undang tertinggi, maka kita kena patuh. Jadi kalau mereka memohon 10% royalty hasil mineral, itu bukan satu benda di luar daripada tuntutan. Itu ada dalam perlembagaan. Ada macam-macam lagi lah yang tersenar di bawah jadual ke-9, senarai 2A, 3A, jadual ke-10, bahagian 4 dan 5 perlembagaan persekutuan. Jadi Syafiq, bila kita cakap tentang hak asasi manusia dalam perlembagaan ini, kalau kita tengok dalam perlembagaan yang ada 183 perkara yang saya sebut di awal tadi, ada mulai daripada perkara 5 sehingga perkara 13, dia meletakkan tentang fundamental rights ataupun fundamental liberties, itu hak asasi sebagai manusia. Perkara 5 sebagai contohnya kebebasan diri. Jadi kita ni mempunyai kebebasan sebagai seorang individu, kita boleh bebas. Kita nak pergi mana ke, Syafiq pagi ni saya tak tahu lah tadi. Syafiq datang daripada office, nak pergi office, daripada rumah nak main office. Terpulanglah Syafiq nak ikut jalan mana. Kan? Jadi tak boleh nak kata paksa awak kena ikut jalan ni. It's mimik kan. So maknanya kebebasan diri kita nak bergerak kepada liberty of the person lah, kalau dalam bahasa Inggeris tu. Kemudian perkara 6, keabdian dan kerja paksa ada dilarang. Slavery and forced labor prohibited. Kita tak boleh adanya perhambaan atau pekerja paksa. Kerana ini dilarang dalam perlembagaan. Kemudian kita ada perkara 7 berkaitan dengan protection against retrospective criminal laws and repeated trials. Itu berkenaan dengan perlindungan daripada undang-undang perbicaraan yang berulang, terutama sekali yang berkenaan dengan apa dipanggil undang-undang jenayah. Kemudian kita ada perkara 8 yang berkenaan dengan apa dipanggil kesamarataan. Di sini mungkin ada sedikit tricky lah, sebab kita kata macam mana kesamarataan kesaksamaan. Tapi dalam perlembagaan di bawah perkara 8 dia panggil equality before law. Means equality before law maknanya undang-undang yang terpakai mestilah applicable to everyone. Kerana itu pada tahun 93 adanya pindahan perlembagaan, iaitu mengeluarkan imuniti Raja-Raja Melayu dalam aspek yang berkaitan dengan urusan peribadi. Kalau urusan kerja rasmi itu masih lagi dilindungi di bawah perlembagaan. Kerana itu tak boleh kita laksanakan undang-undang, ada perbezaan. Maknanya orang-orang tertentu panggil golongan-golongan kayangan tidak boleh tertakluk kepada undang-undang tersebut. Hanya golongan marhain ini tak boleh. Dalam perlembagaan ini tidak dibenarkan. Semua orang ada sama rata di sini, maknanya dia tertakluk kepada undang-undang tersebut. Termasuk juga dalam aspek equality before law ni dari sudut gender. Mungkin ada persoalan-persoalan kata bagaimana dalam undang-undang Islam equality before law dalam aspek seorang perempuan dia mempunyai hak yang ada limited. Jadi di situlah saya suka membangkitkan tentang kesaksamaan, bukannya kesamarataan. Kemudian perkara 9 iaitu berkenaan dengan apa dipanggil sebagai prohibition of banishment and freedom of movement, iaitu tiada warga negara yang boleh dibuang negeri ataupun ditahan masuk negara. So tak simply you kena boleh buang negeri. Mesti ada peruntukan yang menyebabkan awak dibuang negeri kerana kesalahan-kesalahan yang besar, ataupun tak boleh masuk tanah air. Kata dia pergi luar negara, nak masuk tak boleh. Jadi kenapa? Ada sebabnya yang tak boleh masuk tu. Kalau tidak, kenapa dia tidak boleh diberi? Makna dalam peruntukan umum dalam perlembagaan seseorang itu, individu itu dari sebagai hak asasi dia boleh keluar dan dia boleh masuk negara ni mengikut dia punya kehendak aja. Cuma ada peruntukan-peruntukan yang lain yang menghadkan kebebasan ini dalam aspek dia ada terlibat dengan jenayah,
dia tak bayar hutang, PTPTN, saya pun tak tahu sekarang masih lagi ke berjalan, saya pun kurang pasti. Dia ada masalah dari aspek perundangan, maka dia dihalang untuk keluar dari negara. Kemudian perkara 10 berkenaan dengan kebebasan berucap, berkumpul dan berpersatuan, freedom of speech, assembly and association. Ini termaktub di bawah perkara 10. So that's why selalu kita sebut ini hak saya untuk saya berucap, hak saya untuk saya bercakap. Tapi ada limitasinya. Kalau dia bercakap itu, dia berucap itu berbentuk fitnah. Hari ini kita siang malam duk tengok dalam kita punya sosial media, fitnah sana, fitnah sini. Sedangkan kita ni orang Islam, katalah kita ni sebagai penganut agama Islam, kita 60% majoriti yang kita dalam Islam. Tapi fitnah ni kenapa kita mengamalkan perkara ini, terutama sekali dalam media sosial. Jadi dia kata ini bawah freedom of speech. Ikut saya lah, mana boleh. Restrictions ada, tak boleh, tak ada, bebas sebegitu rupa. Kemudian kita sebelah yang sebut di awal tadi, freedom of religion, iaitu kebebasan beragama, cuma ada tertakluk kepada sekatan-sekatan, umpamanya di bawah 11.4, iaitu pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam. Tak boleh. Kerana itu dalam negara kita ni ada 10 negeri telah memperkenalkan elemen kawalan agama bukan Islam kepada orang Islam. Tak boleh. Jadi kita kena akur. Ini ada dalam perlembagaan. Kemudian kita ada restriction, halangan di bawah 11.5, iaitu kalau ianya berkaitan dengan ketenteraman awam, umpamanya ataupun berkenaan dengan kesihatan dan juga berkenaan dengan akhlak, maka ada halangan-halangan yang diperkenalkan dalam perlembagaan dan boleh diperkenalkan dalam undang-undang yang lain. Kemudian perkara 12 berkenaan dengan apa dipanggil sebagai hak berkenaan dengan pendidikan, rights in respect of education. So setiap individu mempunyai hak dia sebagai manusia terhadap pendidikan. Dia nak belajar, dia nak macam-macam lah dalam aspek pendidikan itu dia diberi hak. Dan yang akhir sekali perkara 13 iaitu rights to property, iaitu hak terhadap harta. Jadi setiap individu ini mempunyai kebebasan dia untuk dia nak mengumpul harta, dia nak mencari rezeki, mencari kekayaan, tapi mestilah mencari dengan cara yang betul, yang mengikut lunas undang-undang. Dan bagi orang Islam, walaupun tak dalam perlembagaan, dia tertakluk kepada halangan-halangan supaya dia tidak mendapatkan harta itu dalam ruangan yang salah ataupun yang menyalahi hukum syarak haram dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, dia ada keuntungan, maka dia bayar zakat yang wajib 2.5%. 2.5% Syafiq ada satu jumlah yang agak kecil. Kerana itu kalau kita tengok sesuatu bangsa, sesuatu kaum yang mahu bangsa dia dan kaum dia naik dalam aspek ekonomi, dia allocate, dia memperuntukkan 10% daripada pendapatan dia untuk membangunkan kaum dia dan bangsa dia. Saya melihat di setengah-setengah tempat mereka meletakkan sedemikian. Jadi kalau dalam agama Islam hanya meletak 2.5% pun kita tidak laksana, maka sukar bagi kita nak membangun kita punya ekonomi. Jadi Syafiq, itu secara ringkas banyak lagi saya nak bincang, tapi oleh kerana masa tahap kita nak pergi kepada soalan yang ketiga. Kita tak sempat nak menjawab soalan ketiga nanti. Betul Doktor. Sebab tu soalan ketiga ni penting juga sebab dia ada kaitan dengan tema kemerdekaan kita bagi tahun ini. Kalau kita tengok temanya ialah Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Jadi Doktor, bagaimana Doktor melihat tema ini dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dan memenuhi harapan merujuk kepada rukun negara, Doktor? Okey. Baik, terima kasih Syafiq. Ini satu perkara yang amat penting dalam hubungan perpaduan. Bila kita bercakap perpaduan, bukanlah perpaduan itu hanya bersifat antara orang Islam, bukan Islam, antara satu kaum dengan kaum yang lain. Perpaduan juga berlaku antara sesama kaum. Jadi kalau umpamanya, kalau kita sebagai seorang Islam, yang majoritinya Melayu, walaupun datangnya itu Jawa, Bugis, apa lagi bangsanya diasosiasikan sebagai Melayu, Syafiq?
ada Jawa, ada Bugis, ada apa lagi? Macam-macam lagi bangsa kan. Banyak bangsa lagi. Banjar pun ada kan? Banjar. Banjar. Itu kulaan Banjar. Kalau kita tengok di Sabah dan Sarawak tu dengan etnik yang berbeza, ada Kadazan, ada Iban, ada Murut dan sebagainya itu. Kan? Sesama kita pun kalau kita tak bersatu padu, tak adanya perpaduan, maka dia akan menyebabkan masalah. Terutama sekali di kalangan orang Islam. Kita mestilah bersatu padu dalam hal ini. Kita orang Islam, kenapa kita tak bersatu padu di atas platform kita sebagai orang Islam? Kita mempunyai kiblat yang sama. Kita membaca Quran yang sama. Adakah A, B, C, D itu dia membaca Quran yang berbeza? Qurannya Quran yang sama. Tapi kenapa kita bertingkah lidah dan kita bergaduh kerana atas faktor-faktor yang kita rugi pada masa hadapan. Kerana itu dalam konteks tema pada hari tahun ini iaitu tekad perpaduan dan punya harapan ini, kalau kita baca secara halus, dia mempunyai maksud yang begitu saya nampak very futuristic punya perancangan dalam aspek itu. Dalam hal ini kalau kita melihat kepada rukun negara, jadi kalau kita tengok baru-baru ini ada di kenyataan oleh Menteri Perpaduan bahawa kerajaan telah bersetuju supaya rukun negara ini dihidup balik dalam aspek penghayatan dia. Jadi kita kecil-kecil dulu kita semua tahu kita bila ada perhimpunan di sekolah kita pun berikrar baca rukun negara. Kita tengok di dinding sekolah kita, di tempat-tempat awam ada tulis rukun negara. Tapi penghayatan itu masih kurang. Jadi bagi saya tekad perpaduan penuh harapan itu dengan merujuk kepada rukun negara ini amat penting. Kerana itu kita kena belajar kenapa rukun negara ini diperkenalkan. Apakah dia datang secara menggolek begitu? Kerana masalah ialah masalah perpaduan. Tapi kalau kita tengok perpaduan sesama kaum, sesama agama pun kita dah kurang, macam mana kita nak adanya perpaduan antara agama yang berbeza, antara etnik yang berbeza? Kerana itu, kalau kita melihat rukun negara yang diperkenalkan mulai tahun 1970 itu, pada 31 Ogos, dia guna juga tarikh keramat ini 31 Ogos, tapi pada tahun 70, selepas lebih kurang setahun lebih peristiwa hitam, dan kita semua orang Malaysia, we all Malaysian, kita kena berdoa dan kita minta simpang jauh sama sekali 13 Mei 69 janganlah terjadi sejarah hitam. Cukuplah sekali dalam sejarah hidup kita, jangan ianya berlaku sekali kerana ia akan merosakkan negara dalam semua segi. Kerana itu kepentingan rukun negara ini penting kerana dia mencapai perpaduan yang lebih erat. Ini selari dengan tema kita, tekad perpaduan, mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik. Jadi oleh kerana kita mengamalkan demokrasi, ini satu cara hidup demokratik, maka kita kena amalkan. Jangan kita kata kita nak buat cara hidup demokrasi, walaupun demokrasi itu tak sebut dalam perlembagaan kita, tapi cara begitu ada cara demokrasi. Maka kita kena hidup dengan cara demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama seadil dan saksama. Tak kira data belakang, tapi saya disebut di awal tadi ada kelebihan yang diberi kepada mereka, iaitu orang Melayu dan juga bumi putra di Sabah dan Sarawak, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai